Assalamualaikum semua, Kuven Mana di sini. First sekali saya nak minta maaf sebab lama tak upload. Sebab apa ni, disebabkan PKP saya takut nak keluar untuk bermain, dan begitu juga kalau kita tengok kes dekat Malaysia ni masih lagi macam tu, atas daripada 10k. So saya petikan kesempatan saya, kalau saya main pun saya just main dekat ni lah, dekat area rumah saya. So kawasan tu tak berapa cun untuk saya shoot. Dan saya nak minta maaf juga berkenaan dengan video AC Beginner Guide tu, sebab ada ramai juga orang komplain video saya tu lagu dia kuat, menyebabkan apa yang saya bercakap tu tak jelas. So saya nak minta maaf juga lah pasal tu. Okay, so back kepada video untuk kali ni. Saya just nak share pengalaman saya menggunakan Traxxas Flash 4x4 Remo Hobby 9EMU versi brushless ataupun versi Pro, dan juga Centon 3S version 3. Dan saya just nak share lah experience saya dan apa pendapat saya mengenai 3RC ni selepas dah menggunakannya dah lebih 5 bulan lah. Macam naik AMU tu saya dah gunakan nak dekat setahun dah. Begitu juga dengan Traxxas Flash dan sekali dengan Centon. So first kali saya akan ulas mengenai 9EMU. So 9EMU ni merupakan produk Remo Hobby, dan boleh dikatakan mungkin sudah sukar nak dapatkan lagi kat Malaysia lah. Saya tak pasti sama ada market Malaysia yang tak nak terima ataupun model ni memang dah tak keluar dah. Tapi pendapat saya model ni memang sangat bagus. Harga dia boleh dapat di dalam RM900 hingga RM1,200 lah, bergantunglah kepada harga seller jual. Dan saya punya versi brushless ataupun sebagai versi Pro lah. So pada pendapat saya lah, macam saya cakap tadi, short course ni memang sangat bagus untuk berharga di dalam range RM1,000. Dia punya ketahanan tu memang lasak. Sebab saya boleh dikatakan setiap kali saya main short course ni memang saya selalu abuse lah, suka lompat-lompat tu ini. Tapi memang jarang dapat hal lah, jarang dapat isu ketika main short course ni. So antara isu yang saya pernah alami, yang first kali, masa ni baru hari kedua saya main track ni, dia punya tayar dia tercabut. So tayar tu tercabut daripada dia punya rim. So maksud dia tak proper lah dia punya gam tu kan. Dan saya just guna gam 3 saat saja untuk fix. So alhamdulillah okey lah. Cuma kalau saya main dengan kelajuan yang tinggi, maksud dia betul hampir 90% ke atas, dia punya bila tayar tu spin, korang boleh nampak lah macam tercabut daripada dia punya rim tu, tapi tak tercabut. So mungkin nasib baik lah. So itu antara isu yang pertama yang saya alami. Isu yang kedua pula, tayar dia meletup.
Macam masa tu saya main, saya punya short course tu terbalik. So bila saya try nak throttle kan, put tayar tu filter tu dia sebenarnya sengit ke atau macam mana ke. Lepas tu tayar dia pun pom meletup, tapi satu tayar sajalah. So saya just replace dengan tayar ori dia juga, tapi warna hitam. Dan so far so good, tak ada isu dengan tayar lah. Dan yang ketiga sekali, isu yang saya alami adalah dia punya spear dia dah out lah. So saya dah replace, tapi waktu saya replace tu saya dah beli dah traction slash. So saya dah tak main dah kit ni, Knight EMU ni. So saya je simpan sajalah. Buat masa ni saya lebih fokus kepada slash pada waktu itu. So kesimpulannya, untuk Knight EMU ni memang berbaloi untuk korang cuba. Kalau korang jumpa, beli saja kalau korang inginkan short course lah, dengan bajet yang di dalam sekitar RM1,000. Sebab memang sangat berbaloi, sangat padat dan sangat padu, dan juga lasak. Dia boleh terima saya punya abuse. So itu adalah berkenaan dengan Knight EMU. So next, kita akan bercakap tentang traction slash 4x4 bukannya slash rear wheel drive tu. Itu ada 2 wheel drive. So kita bercakap dengan 4x4 lah. Maksud dia 4 tayar pusing. So pendapat saya, ini adalah kit yang sangat padu. Kalau korang masih tak tahu lagi lah, ini sebenarnya adalah original. So yang truck yang saya sebut tadi tu sebenarnya adalah tiruan kepada slash ini. So bila kita cakap tentang slash, kita bercakap tentang produk Traxxas ni, memang orang tahu Traxxas ni adalah salah satu brand yang dah lama dekat industri dunia RC ni. Dan diorang boleh dikatakan Traxxas Slash ni salah satu model yang sangat bagus dan model yang lama lah. Tapi itu adalah yang model lama. Yang model yang lagi lama tu adalah model tayar belakang tu lah, iaitu Slash biasa saja. Cuma yang untuk Traxxas Slash 4x4 ni memang sangat bagus, memang padu lah kalau korang nak try. Tetapi ada satu isu, memang semua owner Traxxas Slash akan kena. Dan tak adalah semua ikut cara korang main lah, tapi majoriti lah alami isu ni dan menyebabkan garu-garu kepala lah. Iaitu dia punya shock tower. Shock tower tu sebenarnya shock cap tu mudah tercabut. So kalau korang selalu lompat-lompat atau terlompat tinggi ke, makin lagi tinggi lompat, memang jahanam lah cepat dia punya shock tower tu. Dia punya shock cap tu sangat mudah tercabut. So ini adalah bagi saya adalah salah satu yang benda yang berduka citakan lah. Sebab korang tahulah harga Traxxas punya RC ni bukanlah murah. Dan dia boleh, orang selalu gelarkan model Traxxas ni adalah model bangsawan. Tapi bagi saya, kalau setakat Slash 4x4 mungkinlah harga dia tinggi. Tapi nak kategorikan bangsawan tu taklah. Kalau nak bangsawan tu harga 3K lah, macam Traxxas X-Max dengan Traxxas XO1 tu. So berbalik kepada Slash 4x4 ni, dan satu lagi yang berduka ceritakan saya, ESC tu tidak ditangi dengan kipas. Korang kena beli asing. Nampak tak Traxxas punya marketing? Memang terbaik dia punya marketing. First kali dia bagi shock, yang cap mudah tercabut. Kemudian dia bagi pula VSL punya ESC tu tak ada kipas. So dua benda ni bagi saya memang tak sesuai lah, tak patut lah dengan harga macam tu.
kita bukan kira pasal track tapi kita kira tentang harga. So itu adalah benda yang menduka citakan saya lah mengenai track ni. Tetapi sekarang kita akan cakap pula tentang pengalaman saya bermain track ni, track slash ni. Sama juga macam Naik EMU tadi, track slash 4S4 ni sangat padu. Dan memang tak heran lah kenapa orang kata selalunya kenapa orang kata track slash ni selalu dicari oleh orang, terutama golongan geng-geng off-road lah. Dan apa yang menariknya sekali, dia punya remote dia tu sangat bagus. Sebab apa? Remote dia tu dia ada satu fungsi dinamakan sebagai TSM. TSM ni adalah short form kepada Traction Stability Management. Ini bermaksud dia fungsi ni dia akan membantu driver mengawal traction tu daripada terbalik, ataupun boleh dikatakan dia membantu stabilize pemanduan traction slash tu. So kalau nak katakan dengan kata lain, dia lebih kurang macam fungsi gyro lah. Tapi yang ni kita panggil sebagai sistem TSM. Dan dengan menggunakan sistem TSM tu, flash korang susah nak bergolek ke ataupun nak terbalik ke, melainkan kalau korang punya drive tu memang gila-gila lah, macam tahap abusive tu kan. So possible untuk terbalik. So far saya punya VSL punya elektronik tidak mengalami apa-apa masalah. So maksud dia, saya lenjan macam mana pun, so far VSL tu masih boleh bertahan. So memang sangat padu, sangat lasak. Itu adalah untuk traction slash lah. So sebelum tu saya nak share masalah yang saya hadapi. Yang first kali tak lain tak bukan macam isu yang saya sebut tadi, isu yang selalu dialami oleh pemandu slash, iaitu shock cap dia. So kalau nak isu lain tu, alhamdulillah so far saya tidak ada isu dengan traction slash. Traction slash ni memang sangat padu, sangat kau padu lah. Cuma saya tidak berani nak abuse traction slash ni sebagaimana saya abuse Naik EMU tu. Naik EMU tu memang terbukti sangat padat, sangat lasak. Kalau nak kata traction slash ni bagi saya tak berapa lasak lah macam Naik EMU tu. So itu adalah berkenaan dengan traction slash 4S4. So seterusnya kita akan bercakap tentang model ini, iaitu Arrma Senton 3S versi 3. Ini adalah versi ketiga daripada Arrma. Harga dia murah sikit daripada traction slash. Harga saya beli ketika itu dalam 1,600 macam tu lah. Bagi saya sangat-sangat padu, lasak, dan boleh menangkap abuse lah. Memang dahsyat lah dia punya dia punya experience ketika drive ni. Dan yang paling best sekali, dia bukan setakat bagi kipas dekat AXC saja, tapi dekat motor sekali. So motor pun ada kipas. So nak katakan isu heat tu tak adalah orang kata apa memang sentiasa tidak akan panas, tak ada. Cuma dia slowkan sikit lah isu panas tu. So memang sangat padu, dan saya dah cuba dah main sepadu mungkin. Tetapi padu-padu pun perlu diingatkan,
dengan tengok cara driver tu main, cara driver tu handle, dan cara kita main tu kan. So Alma saya ada juga hadapi masalah. So masalah yang pertama yang saya hadapi daripada Alma ni, dia punya servo tu saya terlupa nak set EPA. Korang boleh google atau YouTube apa itu EPA, sebab saya tak pernah nak terangkan kepada korang. Saya tak set juga servo punya point tu kan. So kadang-kadang tu bila saya pakai remote asal dia tu, kadang-kadang tu bila saya dah pusing tombol dia tu kan, tetapi dekat servo tu dia tidak pusing, dia tidak membelok lah. So kadang-kadang benda tu boleh dikatakan bahaya jugalah. Macam bayangkan tengah terbetul 90% ke atas, tiba-tiba korang tak boleh nak kawal sebab servo buat hal. Itu bukan berkenaan dengan isu remote tapi itu adalah berkenaan dengan isu servo. So itu adalah salah satu isu yang saya hadapi. Yang isu kedua yang saya hadapi, saya punya Alma ni, ketika saya cuba bermain dekat ATRC Offroad punya track, saya ketika dah lompat banyak kali tu, saya punya tayar terlanggar lah, macam-macam ni lah tempat rem tu kan. So dia punya shock tu tercabut daripada base dia. So bila saya so far saya tak baiki lagi, saya just tampal dia balik. So asalkan benda yang tidak melibatkan jam, so far tak ada isu ketika saya bermain tu. So kalau nak katakan tentang experience saya guna Alma Centaur 3S V3 ni pula, memang sangat-sangat laju dan sangat pantas. Dan satu lagi benda yang menarik dia ada punya depan ni, dia punya guard. So benda tu bila dead tu semua masuk lalu kat sini, so dia tak berapa masuk banyak sangat lah, sebab ada benda ni. So memang padu, memang lasak. Dan saya menggunakan 3S untuk Centaur ni, memang kadang-kadang akan pacak. Untuk pengetahuan, short course ni memang tak ada orang nak buat pacak tau. Kalau orang nak buat pacak ni biasanya orang main monster truck. Tapi short course Alma Centaur ni, dia berkebolehan untuk pacak lah. So kalau korang perasan, Alma Centaur ni dia ada rolling bar dekat belakang dia tu kan. So memudahkan untuk korang pacak. Tu bagi yang orang yang gila-gila lah, yang suka modify kan dia punya Alma tu, nak kasih pacak kan. Dan satu lagi kelebihan dekat Alma Centaur 3S ni, dia punya body clip body clip tu dah attach dekat dia punya body shell. So kalau korang cabut tak perlu nak pening kepala nak cari balik ataupun nak simpan mana body shell punya clip tu, sebab benda tu dah melekat dah dekat ni, memang dia dah siap lekatkan dekat body shell. So itu pendapat saya mengenai short course yang saya ada. So jom kita tengok dulu video saya bermain 3RC ni. Saya buat perbandingan sedikit sajalah. Jom kita tengok dulu.
So korang dah tengok dah video tadi, 3 truck tadi. So ini adalah pendapat terakhir saya lah, dan saya menilai antara 3 shortcut ni mana yang terbaik. Dan ini adalah pendapat peribadi saya lah. So mungkin ada orang akan argue ataupun tak berpuas hati, tapi macam saya nak maklumkan, ini adalah pendapat peribadi saya saja, tidak mewakili kepada pendapat-pendapat driver yang lain. Okey, untuk 3 shortcut yang saya try ni, saya kategorikan pada tempat nombor 3, 2 dan 1. So tempat nombor ketiga, iaitu bronze, adalah jeng Flash for S4. Ada sebab kenapa saya meletakkan ranking, pendapat peribadi saya, ranking shortcut yang saya ada ni, saya meletakkan Flash kepada nombor 3. Ada sebab dia. So sebab yang pertama saya, dia punya value dia. Pada pendapat saya lah, sepatutnya Traxxas Flash ni for S4 ni sepatutnya boleh didatangkan dengan lebih baik pada harga kos tersebut, iaitu perlu didatangkan dengan shock cap yang kuat dan kukuh. Ini adalah kerana bahagian ini saja dia sudah tewas kepada tiruan tadi tu. So itu adalah salah satu benda yang aku ceritakan. Dan satu lagi, dia punya value dia tu, korang dapat VSL punya elektronik, tetapi malangnya VSL tu tidak didatangkan dengan fan kepada AC maker. So kena beli asing. Kalau nak beli asing tu 100 lebih jugalah untuk kipas tu saja. So tidak berapa berbala bagi saya. Dan korang kena tahu juga, tak semua Slash user akan keep dia orang punya elektronik VSL tu. Biasanya mereka akan tukar kepada elektronik yang lebih berkualiti lagi. Contohnya elektronik kayak caster creation. So caster creation tu memang bangsawan punya lah, ataupun orang akan tukar kepada Hobby Wing Max 10 short cost. So memang berduka citakan lah dua isu ini untuk brand yang terkenal ni. Brand terkenal satu hal, satu lagi harga dia tu. So ini adalah salah satu reason saya, ini adalah reason saya lah mengapa saya meletakkan Traxxas Slash ni di bawah ranking 2 shortcut tadi tu, shortcut yang saya ada tadi tu lah. So kita tengok pada nombor 2, pendapat saya produk untuk nombor 2. Jeng. Nombor 2, silver, Night EMU. Kau mesti pelik kan, kenapa saya letakkan Slash nombor 3 dan kenapa Night EMU nombor 2? Tujuan dia satu saja, sebab tahan maki. Daripada apa yang video yang saya lihat, daripada video-video yang saya search kat YouTube, lepas tu saya join group Traxxas punya group kan, pemilik Traxxas, pemilik Slash, kebanyakannya mengadu tentang Slash maker ni tidaklah sekukuh disangkakan. Walaupun tadi saya ada cakap Traxxas Slash ni sangat padu, sangat kau kan, tapi saya ada menyebutkan juga tidak sepadu Night EMU. So amat berduka citakan apabila kalau kita bercakap dari segi tahan lasak tu, original boleh kalah kepada tiruan. So daripada video-video korang tengok tadi, macam saya sebutkan sebelum ni, Night EMU mampu menahan abuse daripada saya lah. Memang betul-betul tahan maki gila. Dan harga dia pula dalam 1100 atau 1200 je untuk buat masa sekarang. So kalau korang dapat jumpa bawah harga daripada 1100 tu, grab. Itu adalah laki bagi korang. Tapi bagi kepada mereka yang ingin short cost lah, yang short cost lagi pada HSP displayer tu.
So itu adalah nombor 2. So nombor 1 lagi gold, Alma Senton. So Alma Senton ni menang daripada value dia. Dia punya value menang kepada elektronik dia. Dan macam saya cakap tadi, yang bermasalah servo dia saja. Itu saja benda yang boleh aku ceritakan bagi Alma. Dan kalau nak katakan isu shock tower yang saya alami tadi tu, yang tercabut daripada base dia tu kan, antara golongan yang sikit lah, dalam peratus kecil lah yang mengalami isu ini untuk driver Alma Senton 3S V3. So Alma Senton ni memang terkenal dengan produk yang hebat. Dan kalau korang perasan dekat dia punya ni, dia orang punya body shell dia tu ada tertera don't just bash but blast. Maksud dia jangan sekadar bashing saja, belasah. So itu saja pandangan peribadi saya mengenai Alma Senton 3S, Traxxas Slash 4S4 dan juga Remo Hobby naik MU. So macam saya maklumkan tadi, saya nak bimbangkan sekali lagi lah, ini adalah pendapat peribadi saya sahaja, tidak mewakili driver-driver lain. So kalau korang tak setuju dengan saya punya pendapat, saya minta maaf, tapi itu adalah pendapat peribadi saya saja. So diharap bagi newbie-newbie yang tengah survey-survey nak merisik 3 shock course ni, diharap video ni boleh membantu korang lah. Dan kalau korang nak, kalau bagi mereka yang teringin nak tahu pula pendapat tentang HSP Dakar Traffic Truck yang saya buat video tu sebelum ni tu, tu korang boleh tengok pada video saya review yang mengenai 4RC yang masih lagi okey untuk korang try tau. So itu saja daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.